wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Kemarin ku melihatmu, engkau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengarkan, asalkan kau bahagia. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengarkan, asalkan kau bahagia. Sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Faiz, asalkan kau bahagia. Kami harapkan anda semua penonton wanita hari ini bahagia-bahagialah pada hari ini. Terima kasih kerana memilih WHI sebagai tontonan pada waktu tengah hari ini. Anda bertemankan saya Hawa dan juga Rina. Dan yang pastinya hari ini kami nak bawakan satu pengisian yang sangat menarik. Kita nak bincang satu topik yang sangat santai. Tapi sebelum tu kita juga dah mendengarkan nyanyian daripada Luqman Faiz, salah seorang peserta Immortal Song semalam tadi.
kita nak cerita pengalaman Luqman sendiri bersama dengan seorang lagi peserta yang akan bertanding minggu depan. Ini dia Haikal Farid. Apa khabar kedua-duanya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luqman semalam dah selesai. Semalam masa saya. Haikal menanti Lega? minggu depan ya. Dah lega. Ya, minggu depan. Dia dah lega dah. Haikal minggu depan. Okey, kita nak cerita tentang konsep Immortal Songs ni, sebuah program yang diadaptasi daripada program Korea sendiri. Dan bagaimana pengalaman Luqman menyanyikan semalam, mengambil kira lagu-lagu daripada komposer Fauzi Mazuki. Betul. Awak memilih lagu Legenda. Betul. Nyanyian Datuk Sheila Majid. Sebenarnya satu penghormatan lah sebenarnya. Kita menyanyikan lagu legend okay, di atas pentas yang besar di depan komposer itu sendiri sebenarnya. Ya. Sebenarnya satu orang cakap penghormatan. Tapi juga orang cakap satu tanggungjawab. Sebab lagu ni lagu yang besar yang dibawa oleh Kak Sheila Majid. And ditulis oleh komposer yang besar juga, Abang Fauzi Mazuki. And satu pressure lah sebenarnya. Tapi Alhamdulillah saya dah cuba yang terbaik. Okey, bagi Luqman ia sesuatu penghormatan. Satu penghormatan, betul. Dan dalam masa yang sama cabaran juga. Cabaran juga. Betul. Cabaran. Sangat mencabar Kalau sebenarnya. untuk Haikal pula macam mana? Bagaimana pengalaman sepanjang dalam Immortal Macam Songs? Haikal, pengalaman Haikal dalam Immortal Songs ni, sama juga. Haikal rasa macam berbesar hati lah untuk perform lagu macam minggu Haikal dapat minggu Dato' M. Nasir. So sebenarnya nervous tu agak nervous lah kalau nak perform depan penyanyi tu sendiri kan. Betul. Tapi at the same time kita macam excited untuk perform depan diorang and tunjuk cara kita sendiri Macam mana bawa. budak muda bawa. Betul. Macam mana budak-budak muda bawa lagu-lagu lama. Betul. Bila diberi cabaran untuk memilih lagu dan juga membawa dengan cara tersendiri, memang satu cabaran yang besar. Betul. Tapi dari segi pengalaman yang boleh Luqman ambil daripada Immortal Songs ni bagaimana? Okey, sebenarnya sebab zaman sekarang ni, budak-budak jarang dengar lagu-lagu lama sebenarnya. Setuju. Yang dia orang tahu Justin Bieber, Shawn Mendes semua kan. Ya. Jadi sebenarnya program-program macam ni satu platform yang baik untuk kita budak-budak muda ni. Dengarkan balik lagu-lagu lama, hayat dia punya orang cakap lirik, melodi dan sebagainya. Sebelum menyanyikan lagu Legenda ni, pernah menyanyikan sebelumnya ataupun tidak? Sebenarnya tak pernah. Saya sendiri sebenarnya. Orang cakap bila kita dapat program macam ni baru kita nak study balik lagu lama. Jadi sebenarnya itu benda-benda yang kita perlu pelajari lah sebenarnya. Kita kena belajar daripada kita, legend kita tanah air. Dan pastinya kalau program sebegini ada kritikan ataupun komen, bagaimana Luqman sendiri ambil komen tu sebagai sesuatu yang membina? Macam saya, macam Abang Fauzi Mazuki seorang yang tegas. Dia tahu apa yang dia nak dalam lagu dia. Jadi orang cakap saya ambil komen-komen yang dia bagi tu sebagai satu pengajaran lah sebab kita budak muda kan. Dia orang lagi experience. Saya pun baru 2 tahun dalam industri. Banyak lagi benda nak belajar, banyak lagi benda nak explore. Dan Alhamdulillah satu experience orang cakap yang baik bagi saya. Saya ambil semua benda sebagai satu benda yang positif lah. Nama Haikal Farid ni masih lagi baru dalam industri. Yes, masih baru sangat. Seni. Mungkin kalau kita nak lihat perjalanan Haikal sendiri dalam industri seni, di mana Haikal letakkan diri Haikal ketika ini? Macam Haikal sekarang, Haikal tahu Haikal penyanyi baru and dekat luar sana pun ramai lagi penyanyi baru juga. Betul. So Haikal rasa macam Haikal akan tunjukkan bakat Haikal yang tersendiri yang macam orang lain tak ada. And Haikal akan cuba yang terbaik lah untuk kekal berada. Sebenarnya baru-baru berada dalam industri. So Haikal nak cuba lebih mendalami industri muzik Malaysia, insya-Allah. And apa lagi? Adakah Haikal rasa bahawa pentas Immortal Songs ni sebenarnya juga sebagai satu pentas untuk kenalkan siapa Haikal Farid? Yes, betul. Sebenarnya Immortal Songs ni Haikal berterima kasih dekat pihak TV3 kerana menjemput Haikal untuk masuk Immortal Songs sebab ni adalah peluang Haikal untuk lebih mengenalkan nama Haikal dekat luar sana. At the same time, Haikal mula-mula masa dapat masuk Immortal Song ni, Haikal agak seram sebab... Seram ya? Seram sebab Haikal nama baru. Ya. Lepas tu bila Haikal dapat tahu, dapat masuk, kena nyanyi depan M. Nasir and nama-nama yang bertanding dengan Haikal pun nama-nama besar. Tapi Haikal ambil benda tu sebagai semangat and Haikal cuba buat yang terbaik lah. Untuk Tapi masih teruja lah walaupun berdebar tu. Berdebar tapi excited juga. Untuk Luqman pula kan, kepada peminat-peminat Immortal Songs, apa pesanan-pesanan buat mereka? Okey, pesanan-pesanan saya sebenarnya kita sebagai budak-budak muda, termasuk saya lah, perlu sentiasa orang cakap mengenang, orang cakap siapa yang start orang cakap industri muzik ni. Kita kaji balik lagu-lagu lama sebab kadang-kadang
kita kena kaji apa yang membuatkan lagu-lagu diorang evergreen sebenarnya. Baik. Itulah dia sebenarnya. Dan Haikal, kenapa agaknya penonton TV3 perlu menyaksikan Immortal Songs minggu depan? Okey, bagi Haikal, korang kena tengok Immortal Song ni sebab tak ada lagi rancangan macam Immortal Song ni. Kita kena ubah lagu lama jadi lagu baru. So, Kat Haikal Malaysia. rasa ni satu pembaruan yang menarik. So, memang rugi kalau tak tengok. Korang memang kena. Rugi kalau tak Yes. tengok. Setuju sangat. Saya pun tak sabar nak tengok ni. Selamat maju jaya untuk minggu depan. Okey, thank you. Lukman dah selamat. Dah selamat. Dan malam Bangga. tadi yang menang adalah Azmi. Abang Azmi. Okey, baik. Tahniah kepada Azmi dan selamat maju jaya kepada Haikal. Okey, sekejap saja lagi kita nak kongsikan satu topik yang sangat menarik. Iya, siapa yang lebih suka hidup bersendirian? Lelaki ataupun wanita? Siapa, Lena? Kepasannya, kalau saya rasa saya pun selesa juga hidup Ya. sendirian. Oh, okey, baik. Dan selepas ini kita akan bersama tetamu-tetamu untuk membincangkan topik itu. Dan jika anda ada apa-apa pendapat yang ingin dikongsikan, anda boleh kongsikan di laman Facebook kami www.facebook.com/WHITV3. Kita berehat seketika kembali selepas ini untuk topik siapa lebih selesa hidup sendirian. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Wanita Hari ini. Seperti yang kita wawarkan sebentar tadi, Hawa, kami nak bawa perhatian anda untuk satu lagi perbincangan topik, siapa yang lebih selesa hidup sendirian. Kalau tanya lelaki, lelaki akan cakap, saya selesa hidup sendirian. Kalau tanya perempuan pun sama, sebab kalau kita lihat dalam keadaan negara kita sekarang ini, kebanyakan daripada lelaki ataupun wanita ni masing-masing dah ada kerjaya, dah membina kerjaya sendiri, mencapai apa yang mereka sudah pun meletakkan impian mereka dan berada pada kedudukan yang sangat selesa. Jadi untuk merasakan hidup ini solo, seronok ataupun tidak, masing-masing ada pandangan mereka tersendiri. Nak tahu pandangan siapa bersama kita di studio pada hari ini ialah Wan Syamila. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Cantik Merah, berseri-seri. Cantik sangat hari ini. Merah lala hari ini. Dan kita juga ada Syazwan Hassan. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Semakin aktif ya. Hero Malaya sekarang. Alhamdulillah, rezeki. Syukur. Dan juga bersama kita di studio tak lain tak bukan Cik Amin Idris. Ya, Apa saya. khabar? Baik, Alhamdulillah sedang berjuang dalam hidup. Alhamdulillah. Okey, kita nak berbalik kepada topik kita yang kami dah wawarkan sejak daripada awal tadi. Siapa yang lebih selesa hidup sendirian? Kalau kita fikirkan, ada banyak sebab kenapa dalam diri seorang individu itu merasakan dia selesa ataupun dia tak selesa. Pertama sekali untuk Lala. Bagaimana Lala sendiri merasakan hidup sendirian ni seronok ke tak seronok? Bincang tadi ya. Dia ada pause kat situ. Kan, dia sebenarnya subjektif. Sebenarnya dia depends pada situasi juga. Tapi kalau tanya saya sendiri, personally saya rasa sendiri tu selesa. Sebab orang kata dia macam ni. Kadang-kadang kalau kita pergi trip mana-mana lah. Kalau you pergi seorang atau berdua, benda tu laju je pergi. You tak payah nak fikir pasal 10 orang lagi akan macam mana macam tu kan. Faham. Kalau you seorang, you dua orang, you laju. You pergi cepat macam tu. So sebab itulah saya katakan sendiri tu selesa. Jadi apa-apa you nak buat tu you fikir, you rasa you nak go, you go. Okey, maksudnya Lala ni seorang yang suka berdikari dan suka buat semua benda sendiri. Saya terpaksa berdikari. Terpaksa. Belum ada lagi yang nak jadikan nak jadikan saya tidak berdikari tu. Sebab kerana keterbiasaan hidup yang berdikari itulah yang membuatkan kadang-kadang itu soal kedua yang difikirkan. Okey, baik. Itu kata Lala. Hawa. Ya, nak tanya juga kalau dia beri pilihan tapi sekejap lagi. Tapi kalau Syazwan pula, adakah Syazwan lebih rela hidup bersendirian ataupun ada berkeinginan untuk tak bersendirian lagi? Okey. Itu soalan menjerat namanya. Itulah, lain macam. Dia macam ada something yang kan. Tak adalah. Kalau secara generalnya macam yang Lala cakap lah, itu semua depends kepada individu tu balik. Macam mana kita suka situasi tu kan. Tapi since Lala dah cakap dia suka hidup sendiri, saya bangkang benda tu. Wow. Untuk saya lelaki pula. Okey, macam debat. Tak apa, silakan. Bangkang. Saya bangkang benda tu sebab untuk saya lelaki pula, saya rasa saya lagi selesa kalau macam ada partner ataupun ada kawan lah. Macam saya tak suka duduk seorang-seorang. Nanti saya depress. Banyak benda nak fikir kan. Mungkin untuk orang yang suka duduk seorang ni, dia ada jenis perangai yang macam dia
dia jenis yang pembensih ke, dia tak boleh orang sepah ke, santim macam tu kan. Untuk kita pula, saya rasa kalau macam saya nak lepak seorang-seorang pun saya tak suka. Saya kena ada kawan yang ada untuk teman saya, berborak dengan saya. Okey, Azwan baik. nak berapa Saya anak ketiga. Lala? Kedua. Oh. Okey. Wah, dia nak baca tu. Apa kriteria anak kedua, anak ketiga? Macam ada sesuatu di situ. Sebab mungkin juga kadang-kadang dalam kehidupan kita, bila seseorang individu itu pernah hidup berpasangan, kemudian kembali bersendirian dan ia dapat membuat perbandingan. Tapi bagi orang yang dia belum lagi hidup berpasangan, tetapi dalam kehidupan dia akan menginginkan untuk hidup bersama dengan teman seperti Syazwan sendirilah. Apa antara faktor ataupun punca yang menyebabkan seseorang individu itu, Cik Amin, yang boleh ataupun suka untuk hidup bersendirian ini? Rina, manusia ni satu benda yang sama ada kita suka atau tidak, kita rela ataupun terpaksa, kita mesti lalu benda tu. Itu ujian hidup. Dan percaya atau tidak, ujian hidup itulah yang membentuk siapa kita sekarang. Kalaupun kita tak suka ujian tu ataupun kita tak sangka benda tu berlaku, dia jadi juga. Dan kita terpaksa lalu. Tanpa kita sangka, benda tu membentuk diri kita sekarang. Contohlah, siapa nak bercerai dalam hidup? Siapa nak bankrupt dalam bisnes? Siapa nak tersungkur dalam hidup? Dan bila benda tu jadi, dia lalui benda tu, tanpa dia sangka, benda tu menguatkan dia. Sebab tu, saya ada buat nota tapi saya tertinggal dalam kereta tadi, sebab hujan. But saya buat pembahagian menjawab soalan siapa lebih selesa hidup sendirian. Pertama, orang yang belum kahwin. Dia tak sama dengan orang dah kahwin. Dan orang dah kahwin, dia tak sama dengan orang yang dah kahwin yang dah ada anak. Dan orang yang dah bercerai tak sama dengan orang yang dah bercerai ada anak dengan orang yang dah bercerai dengan ada anak. So kesemua ini mempunyai situasi-situasi berbeza. Semakin besar ujian tu, semakin selesa di hidup bersendirian. Seterusnya kita tunggu soalan daripada pengacara. Maksudnya Dia berdasarkan kepada situasi. Kita tengok situasi ujian hidup itu bagaimana. Dan kerana kadang-kadang ujian itulah yang menguatkan seseorang individu itu untuk hidup sendiri ataupun tidak. Itu Contoh, pilihannya. bila dia bercerai, dia tak ada anak. Biasanya dia kurang selesa hidup bersendirian. Sebab dia memerlukan lagi pasangan dia. Tetapi ada orang yang walaupun dia dah bercerai, dia hidup bersendirian. Kan? Tapi dia dah biasa kerana dibentuk oleh keluarga dia. Anak sulung sebagai contoh. Kan? So bila dia bercerai, tak ada hal lah. Aku okey je. Sebab ujian seorang anak sulung tak sama macam ujian anak bongsu. Kan? Pembentukan keluarga dia. Ada juga yang bercerai, dia ni ada anak. Kan? Dan bila dia bercerai, ujian nak membesarkan anak sebagai seorang ibu tunggal bukan senang. Dan disebabkan ujian itu lama-lama dia jadi selesa hidup bersendirian. Sebab ujian itu membentuk dia semakin lama makin kuat, makin kuat, makin kuat. Rina tahu hati dengan saya ni. Tajam je contohnya. Maksudnya, Cik Amin, orang yang lebih berdikari ini lebih selesa hidup sendiri sebab dah biasa dengan situasi sebegitu. Okey, itu pendapat tetamu-tetamu kita. Tapi jom kita saksikan pendapat orang ramai mengenai siapa lebih selesa hidup bersendirian, lelaki atau wanita. Time sekolah, saya nampak macam lelaki yang banyak selesa hidup bersendirian. Tapi kalau sekarang ni, because surrounding I, macam kawan-kawan I, banyak juga yang perempuan yang lebih selesa seorang, lagi less complicated. Saya rasa lelaki yang suka hidup bersendirian sebab dia boleh buat macam-macam, boleh lepak dengan kawan, main game ke. Saya rasa lelaki yang lebih suka hidup bersendiri sebab perempuan ni, macam kita tahu, perempuan manja, dia perlukan someone dalam hidup dia. Kalau lelaki, kita tahu dia boleh bawa diri dia sendiri. Memandangkan ekonomi kita sekarang, yang kita tahu memerlukan kos yang tinggi, mungkin sebab itu juga lelaki pilih untuk hidup sendiri daripada nak sara orang lain pula. Stigma masyarakat kot saya rasa sebab bila kita nak jadi seorang isteri kan, banyak tau, banyak macam you kena buat ni as a wife, you kena buat tu, kena buat ni, kena buat tu. So last kita sendiri perempuan yang tak kahwin lagi macam kalau aku kahwin banyaknya aku kena buat. Macam tu kan, baik aku duduk sendiri, lagi senang. Faktor dia mungkin sebab dia dah pernah dikecewakan oleh kekasih dia ke kan, kita tak tahu. Mungkin dia rasa benda tu
dia takut ke. So dia dah tak nak, so better dia hidup seorang-seorang kan. Itu dia macam-macam pendapat yang kita dengarkan. Ada yang kata lelaki, ada yang kata wanita dan sebab-sebab dia pun pelbagai. Tapi kalau kita tengok tadi, ada yang cakap wanita lebih selesa bersendiri sebab bila berpasangan, bila kita ada keluarga kan, komitmen itu banyak yang perlu dibahagikan masa dan kewangan. Pendapat Lala macam mana? Okey, ni pendapat personal saya. Kalau saya lah dah orang kata perempuan kan, wanita, dia memang kerja dia untuk menjaga keluarga, untuk menjaga makan minum, suami, pasangan. Jadi pada saya tak ada hal lah benda tu memang kita kena buat. Cuma macam saya cakap lah, depends pada kehidupan dia, situasi dia lah. Macam dah kalau hidup dia memang seorang, tak ada pasangan apa semua, dia kena cakap dia selesa seorang. Macam tu. Itu pandangan saya. Kan macam kalau tanya saya, untuk positifkan diri kalau tanya saya two is better than one. Kita perlu kena ada seorang lagi untuk bantu, untuk ada sama-sama dengan kita dalam susah, dalam senang. Itu perlu. Kalau kita tinggal seorang pun sebenarnya selesa tak selesa, kita kena selesakan juga diri kita. Macam nanti kena fleksibel. Kita kena juga sampailah satu tahap kita dah ada pasangan apa semua, kita kena juga fleksibelkan diri kita untuk hidup dalam pasangan pula. Macam tu. Two is better than one. Syazwan mesti setuju kot. Ya, saya setuju. Tak masalah. Tapi kan Wani tak setuju. Syazwan setuju untuk merasakan bahawa hidup sendirian ni memang bukan pilihan Syazwan. Sebab Syazwan pun masih solo, masih ni. Tapi apa yang menjadi persoalannya dalam kalangan mereka yang membina nama dalam dunia seni dan ada populariti di situ, kadang-kadang walaupun sudah berteman, mereka masih merahsiakan yang menganggap diri mereka sendirian. Pandangan Syazwan. Kalau Syazwan simpan rahsia ataupun berkongsi yang anda sebenarnya sendiri ataupun sudah berteman. Memang jerat betul. Jawab. Perlulah ada tisu tak? Tak adalah. Panjang soalannya tadi. Jadi lupa terus. Tak adalah. Lama pause tu. Lama pause kan? Tak. Macam saya cakap orang kata Saya dah berteman. Merah Sama dah dengan baju Lala. Susah untuk sama tak mungkin. Sama. Tak. Macam mana awak kata sama ada saya ni lagi selesa untuk apa awak kata? bila seseorang dalam dunia seni ni kan, kita tahu ada perkara yang perlu disimpan, ada betul, perkara betul. yang perlu Okey. kita ceritakan. Alright. Tapi soal berpasangan, hidup sendirian ni kebanyakannya mereka ni lebih suka macam menyimpan rahsia. Walaupun dah berteman, tetap mengaku diri saya masih solo. Jauh tu. Sebab sebenarnya suka untuk saya nafikan benda tu, tapi realitinya lah untuk saya sendiri pun saya rasa kalau macam dekat untuk saya tonjolkan di publik ataupun di mata-mata awam, saya rasa saya lagi selesa untuk tonjolkan benda-benda yang berkaitan dengan kerja saya. Walaupun mungkin saya dah ada pasangan ke apa, tapi terlepas. Jauh ni pusing. Mungkin. Kan je awak dah berteman, dan awak selesa dengan pasangan awak. Dah. Suka menambah. Tapi depends sebab kita punya ini juga benda yang saya tak nak nafikan, macam kita punya audience di sini dia macam ada satu sejenis macam orang cakap apa, alamak dia ni dah kahwin dah, dia ni dah ni, kita nak cari crush barulah. So kita macam saya lagi selesa walaupun saya dah ada pasangan ke apa, saya lagi selesa untuk benda tu saya simpan secara peribadi, bukan untuk ditonjolkan secara awam lah. Hanya kerjaya sajalah yang boleh dikongsikan. Mungkin sebab belum ada apa-apa ikatan yang sah kan. Sebab kalau kita huha tiba-tiba tak jadi pun tak sedar juga. Jam. Kan? Tapi masih berkeinginan untuk berpasangan
lagi suka berpasangan daripada bersendirian? Of course Dah lah. tentulah. Itu mestilah kan. Siapa yang tak nak ada pasangan, betul? Tapi Encik Amin, kalau dilihat berdasarkan beberapa kajian, ada yang cakap walaupun lelaki ni stereotipnya ramai yang tengok lelaki lebih ego, lebih suka bersendirian, tapi hakikatnya wanita yang lagi ramai suka hidup solo, suka bersendirian, suka berdikari. Apa sebab-sebabnya? Okey, research saya ada baca buku dari Mark Gungor. Buku dia The Tale of Two Brains. Buku tu dia sebut menariknya yang lebih independent dikata lelaki generally. Kerana fungsi otak lelaki ni adalah umpama dia menyediakan banyak kotak. Dan kotak tu adalah berasingan. Ni kotak pengusaha rumah, ni kotak duit, ni kotak keluarga, ni kotak career. Dan kotak tu mesti tidak bersentuhan dengan kotak yang lain. So kalau saya sembang dengan orang tu, dia akan keluar kotak tu, dia akan bincang tajuk tu je. Dia takkan masuk tajuk lain. Dan lelaki pula, otak mereka ni, dia ada satu kotak yang sangat digemari oleh golongan lelaki. Dia panggil the box of nothing. Kotak tu kosong, tak ada benda kan. Sebab tu lelaki ni, dia boleh duduk saja, tak buat apa. Mancing, tak buat apa. Sebab dia punya kegemaran ialah nothing. Lelaki. Dan sebab tu dia kata lelaki ni dia lebih suka bersendirian. Dia boleh duduk saja tak buat apa gitu, sokok kan. Tapi kalau perempuan tengok perempuan pula stres, kau buatlah sesuatu. Kan? Sebab itu kata penulis tadi, generally. Bagaimanapun untuk wanita pula, otak mereka umpama a box of electricity. Di mana semua benda saling berkait antara satu sama lain. Kan, rumah, kereta, duit, sewa, listrik, air, macam-macam. Dan dia ada satu energi yang mengaitkan, dipanggil the energy of emotion. Sebab tu wanita dia ingat semua benda. Lelaki kadang-kadang dia tak ingat semua benda. Betul. Termasuk tarikh anniversary contohnya. Yang ini saya mengaku. So sebab tu generally lelaki dia lebih cenderung kepada selesa bersendiri. Walau bagaimanapun wanita juga ada kalanya dia perlu bersendiri. Tetapi dia ada satu elemen dipanggil the element of meletakkan kepentingan orang daripada diri dia. Kepentingan diri sendiri. So dia sanggup untuk mengedepikan kepentingan diri. Tak apalah, walaupun tak ada me time, demi anak, demi keluarga, demi itu, demi ini, dia pun mengorbankan me time dia. Tapi bagi mereka, asalkan ada me time, dia akan cuba untuk manfaatkan. Okey, baik. Itu pandangan daripada Cik Amin sendiri. Correct. Bila kita sentuhkan tentang hidup sendirian ini, kenapa begitu selesa seperti yang kita wawarkan sebentar tadi? Mungkin kerana sebab dah ada satu kerjaya yang buatkan diri seseorang individu itu stable. Betul. Kemudian segalanya sudah pun dapat dicapai. Maksud sini ataupun lebih tepat lagi memang hidupnya memang sentiasa independen. Tapi kan kalau Lala sendiri, bila menyentuh tentang hidup sendiri, boleh ataupun tidak sebenarnya kalau keluar makan seorang dekat restoran, tengok movie seorang, shopping seorang. Ada setengah orang, dia mengaku diri dia boleh hidup sendirian, tapi dia tak boleh lalui perkara-perkara itu seorang diri. Okey, saya boleh. Wow. Kita geng. Yes. Saya boleh maraton kan. Tengok movie daripada pagi sampai malam seorang-seorang. Yes, saya boleh. Mungkin saya dah terbiasa seorang. Saya rasa dah dah banyak sangat tahun memang saya seorang. Even kadang-kadang kalau kawan panggil ke ajak, saya alhamdulillah syukur saya ada kawan yang tak ramai tapi semua berkualiti, baik dan selalu jaga saya. Dan selalu ajak saya keluar makan walaupun saya kata saya tak nak makan. Kena juga keluar makan. Betul. Ada orang pantang diajak kan? Saya tak sampai saya tahap yang saya kena off phone. Saya tak suka orang kacau saya. Mungkin saya dah sampai tahap tu. Saya dah sampai tahap yang sangat selesa seorang. Tapi walau bagaimanapun ada sedikit sudut yang saya cakap tadilah tu is better than one. Saya perlukan juga teman yang mungkin bila susah, bila senang, saya ada orang untuk saya nak kongsikan macam tu. Apa tadi soalan dia? Dah jawab dah tadi. Dah jawab. Tapi kan, saya suka tadi yang Cik Amin ada cakap tadi tu kan, lelaki lebih selesa bersendirian. Saya rasa sebenarnya itu research orang-orang hebat lah. Tapi ini research saya sendiri berdasarkan Dr. Wan Syamila, berdasarkan pengalaman hidup saya rasa sebenarnya wanita yang lebih selesa hidup bersendirian. Contohnya tadi Cik Amin kata lelaki tu dia box. Nothing. Okey.
pergi memancing, mungkin dia fikir macam lantaklah itu ini sampai bila. Macam perempuan dia banyak berfikir apa semua. Sebab tu kadang-kadang kita selalu dengar bila lelaki tu orang akan kata cepatlah kau cari isteri, kau ni perlu ada orang untuk uruskan kau untuk apa. Dia kebanyakannya macam perlukan wanita untuk orang kata perfect lagi, untuk cantikkan lagi kehidupan seorang lelaki. Tapi kita jarang dengar perempuan macam cepatlah kahwin, cepatlah ada suami. Jarang. Perempuan dia kalau macam dia boleh contoh memasak. Tak semua lelaki tak pandai masak. Ada juga lelaki hebat, chef dan sebagainya. Tapi kebanyakan perempuan walau macam mana pun diorang tahu nak jaga hidup, tahu nak cari makan, tahu nak masak, tahu nak menguruskan diri, baju, pakaian dan sebagainya. Tapi kalau lelaki, contoh lagi lelaki yang ada anak, contohnya bercerailah contoh, tapi dia ada anak. Hujung-hujung mesti akan macam bekas isteri atau sebagainya, mesti akan kena juga bantu dia jaga anak. Dan orang pun selalu cakap perempuan kalau 18 anak sekalipun diorang boleh jaga, boleh uruskan rumah tangga dan sebagainya. Lelaki belum tentu boleh, belum tentu. Saya kena setujulah dengan kenyataan tu. Tadi Baru nak bangkang yang Syazwan macam ada benda nak cakap tadi kan, tapi itulah lah. Kalau Syazwan sendiri, apa keadaan yang Syazwan rasa selesa untuk buat sendiri, dan keadaan macam mana pula yang rasa okey ini tak boleh buat seorang ni, tak selesa buat seorang-seorang ni? Kena ada teman. Dia sempat selit tu. Tak pasal, ada je. Okey, nak cakap sebenarnya kalau macam sebenarnya nak cakap saya ni nak hidup sendiri, walaupun saya tak setuju untuk hidup sendiri tapi kalau nak dicakapkan untuk hidup sendiri, saya okey je, tak ada masalah pun. Cuma saya lagi prefer untuk ada pasangan lah. Sebab apa? Sebab lagu apa cakap? Lagu Nyanyi sikit. Nyanyi sikit. Lagu Waris cakap ni. Sebab lelaki boleh hidup kalau campak dalam hutan kan. So, lelaki ni dia jenis yang survivor kan, survivor. Campak kat mana pun dia boleh hidup. Dah lagi link kepala. Nanti kita try campak dalam hutan. Campak dalam hutan kan. Jam kepala kan. Maksudnya kalau Syazwan diberi pilihan sememangnya memilih untuk hidup berteman daripada sendirian. Daripada sendirian saya memilih untuk hidup berteman lah. Mungkin untuk orang kata boleh je untuk hidup sendirian, tapi at the end of it, kita perlukan pasangan juga. Okey, sebab manusia ni diciptakan untuk berpasang-pasangan. Ya. Okey, baik. Sedikit rumusan daripada Cik Amin sendiri bagi mereka yang mungkin sekarang ni merasakan lebih selesa hidup sendirian, tapi hakikatnya belum merasa hidup berteman. Gini je, ada satu buku dia tulis tentang we are humans, we are like a socialized animal. Saya tak setuju dia guna perkataan animal, tapi maksud dia ialah kita adalah makhluk yang suka bersosial. Okay. So bila kita makhluk yang suka bersosial, walaupun kita sangat seronok bersendirian, kok mana pun there is one day, one time, suatu hari nanti kita perlukan orang. So ketika inilah kita kena sedar, kita kena hidup bermasyarakat, kita kena hidup berpasangan. Tapi bila kita hidup berpasangan, kita kena hormati juga. Ada masa kita kena bersama dia dan ada masa kita kena hormati me time pasangan kita. Okey. Barulah hidup harmoni, insya-Allah. Introvert macam mana pun seseorang itu, dia masih perlukan teman, masih perlu berinteraksi dengan orang lain. Kalau atap bocor dia tak kerti nak buat, macam mana? Baik. Okey. Sekarang ni kita tanya seorang-seorang last sendiri ataupun nak berteman? Berteman. Okey, ni dah berteman lah. Dia nak tanya. Tak berani nak jawab. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Encik Amin, Syazwan dan juga Lala. Perbincangan yang cukup menarik pada hari ini. Ada bangkang, ada sokong. Peluh. Kita maaf gurau-gurau saja ya. Tak apa, lagi kita settle ya. Okey, kita nak berehat seketika. Sekejap lagi kita nak bersama dengan Bahia Hanisa. Jangan ke mana-mana, jumpa lagi. Wanita hari ini bersama percaya Cupika. Bila kau rasa dunia tak berpihak kepadamu, jangan risau, jangan ragu. Do the best like you could do. Mungkin belum tiba waktu, percayalah oh kataku. Good things to take down, no more cries. Climb your way up to the sky. Girl, don't you know that you looking pretty aim macam selalu ku tak perlu bagi tahu, just do it. Believe in me, just don't quit. Girl, don't you
to know that you're brave as you are, and I want you to say bersama kita damai percaya, jangan kau curiga, aku bukan seperti yang kau pikir, dan aku lebih dari yang kau bayangkan. Karena lihatlah diriku bukan yang dulu lagi, tanpamu ku tetap masih lagi berdiri. Kau pikir ku lemah, sebenarnya ku juara. Lihat saja. Kadang-kala ku rasa cemburu melihat mereka buat aku rasa tak menentu. Aku tahu mereka bukan aku. Kalau jatuh sekarang aku bangun terus, jangan jatuh. Babe, remember what I told ya? You're the only one in the world that matters. Hey, stop, look at that mirror and see. You know you're beautiful. Percaya, aku bukan seperti yang kau pikir, dan aku lebih dari yang kau bayangkan. Dulu lagi tanpamu ku tak masih lagi berdiri. Kau pikir ku lemah, sebenarnya ku juara. Tunggu dan lihat saja. Tak usah kau ragu. Come on, come on, come on, be who you are. Come on, come on, reach for the stars. Bersama, percaya, jangan kau curiga, aku bukan seperti yang kau pikir. Tunggu dan lihat saja. Bahia, Hanisa, apa khabar semua? Hai. Cantik-cantik, manis-manis, sedap suaranya. Okey, kalau dulu datang menyanyikan cover lagu-lagu, betul? Kali ini rasa banggalah menyanyikan lagu sendiri, lagu Percaya. Sebelum kita nak cerita lagu Percaya ni, boleh kita perkenalkan secara cepat diri anda masing-masing? Okey, hai, saya Wafa. Wafa. Saya Bon. Saya Suha. Saya Shasha. Syah? Saya Bella. Saya Nina. Okey, ada lagi 2 orang kan sepatutnya? ada. Siapa tu? Afi dan Fatih. Fatin. Okey. Okey, sedikit sebanyak mengenai lagu Percaya ni. Alright, sebenarnya lagu Percaya ni kita orang ambil inspirasi dia daripada first single kita orang, iaitu Material. Kita orang bawa mood, motivation for all the people out there, untuk kita orang bagi dia orang in a way motivation lah bila dengar lagu ni. Dia orang tahu sebab ada orang yang buat lagu depressed, ada orang buat lagu cinta, tapi for us kita orang buat lagu motivation. Nak bagi semangat. Yes, betul. Kalau kita tengok kan, suka sangat video klip lagu Percaya ni. Siapa nak kongsikan syuting lagu video klip ni? Sebab masing-masing ada karakter diri masing-masing kan? Yes. Cantik-cantik. Untuk music video ni, kita orang buat dekat 2 location je sebenarnya. Satu dekat Ampang, lagi satu dekat Putrajaya Skate Park. And kita orang punya konsep music video ni kita orang buat, kita orang tunjuk apa masalah yang dilalui oleh remaja sekarang ni. Dia punya apa macam fake friends, toxic relationship, and then kita orang bagi dia orang untuk hilang and lupa pasal masalah tu, because you are who you are. Okey, tu yang kalau kita tengok dekat music video tu pun ada koyak-koyak kertas tu buang perasaan-perasaan negatif. Okey. Syakrin? Kalau yang 100% outfit kita pun ada starting putih saja. Betul. And then transition bertambah warna, more lebih ceria ya. expressive. Yes. So Tapi dan lepas Okey, baiklah. Kalau nak ditanyakan, kalau dulu masa datang tu anda masih lagi pelajar Universiti Melayan. Masih lagi belajar ataupun dah habis belajar? So far, most of us dah habis belajar, tapi dah sampai master dan ada yang sambung lagi. Sebab minat sangat belajar kot. Wah, bagus. Semangat Semua tu yang kita perjuangan perlukan. yang sama-sama. Okey, sebab kita dah tahu Hawa, platform mereka ni bermula dengan cover lagu. Nak minta sikit menyanyi lagu cover boleh tak? Nak dengar beat Nak acapella dengar ni, tu. Dynamite.
Boleh tak? Maklumlah musim K-pop. Boleh? Oh, K-pop. Chorus. Cause Okey, kakak kira Okay. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night alight. Allah, sikitnya dia belanja. Itu dia sedap-sedap. Tapi kan Rina, Baru nak masuk, tak apa. memang dahsyat betul. Berapa saat je? Partnya mana? Terus jalan. Dan sebenarnya kalau menyanyi seorang, ada cabaran dia. Menyanyi 8 orang dengan lagu Percaya ni, apa cabaran dia pula? Kali 8 lah. Cabaran dia tambah 8 kali ya. Apa cabaran-cabaran dia? Okay, cabaran dia bila kita 8 orang ni, dia macam susah sikit daripada kalau individual kita boleh praktis sendiri. Betul. Kalau berkumpulan ni kita kena kumpul together sama-sama. Nak tunggu masa semua ada. Lepas tu kalau nak masuk nyanyian tu kena macam pitching kena sama, key kena sama. So kena praktis sebelum tu. Adik-adik ni semua kira macam Pitch Perfect Malaysia lah kan? Gitu. Sebab inilah gambaran yang selalu kita lihat kan sebenarnya. Okey, apa harapan yang diletakkan untuk bidang seni ni? Sebab masing-masing semuanya ada hala tuju dalam pendidikan masing-masing. Bagaimana anda letakkan diri anda semua dalam bidang seni? Kami sebenarnya nak cuba fokuskan lagi dalam bidang ni. Kami nak keluarkan lagi apa bakat yang kami ada, cuba polish untuk semua 8 orang ni. And then kita orang akan cuba hasilkan lagi muzik-muzik yang comes from our heart juga. For all the people there. Kalau kita lihat lagu-lagu pun semua lagu yang memberi motivasi kan. Lagu seterusnya macam mana dan ada niat tak nak berkolaborasi dengan sesiapa? Manalah tahu ada impian dengan BTS ke? Tapi honestly memang kita orang sentiasa terbuka untuk collaboration and any tunjuk ajar daripada senior artis dan juga yang sama umur dengan kita orang. Kalau diberi pilihan siapa? Diberi pilihan. Diorang ni kalau tanya biasanya Datuk Siti. Saya tak tahu. Tapi itulah alhamdulillah even international community pun dah perasan kita orang. Baik, insya-Allah suatu hari nanti impian akan tercapai. Saya harap Datuk Siti sendiri tengoklah ni. InsyaAllah. Mana tahu impian jadi kenyataan kan. Amin. Okey, bagi mereka yang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Bahia Hanisa, nak dengarkan lagu Bahia, bagaimana? Okey, kepada yang fans Bahia Hanisa and baru nak kenal kita orang, kalau nak tahu lebih lanjut boleh pergi ke Instagram kami Bahia Hanisa, BAHIYYAHANEESA. Dan jangan lupa untuk dengarkan lagu terbaru kami Percaya dan juga material lagu lama kami, first single kami di YouTube juga. Okey. Untuk kita orang punya latest. Kita ada apa? Kita ada one surprise for you guys. Kita orang ada online fan meeting. Kalau nak tahu lebih lanjut, jangan lupa pergi dekat IG and check out the details, okay? Check out our IG Bahia Hanisa. Dan peminat-peminat pun boleh request lagu juga lepas ni untuk cover-cover ke. Boleh, sure boleh, insyaAllah. Dekat YouTube kita orang boleh spam the comment, kita orang akan baca sentiasa. Okay? Kita nak dengar yang tengah ni cakap sikit. Malu orang ni. Harapan sikit lah untuk kembali. Harapan mudah-mudahan kita 8 orang sama-sama akan maju ke hadapan bersama. Memang comel je dia. Kami ucapkan selamat maju jaya untuk Bahia Hanisa. Mudah-mudahan ada rezeki jumpa lagi untuk single baru lagi. Mana tahu kali ini duet dengan Datuk Siti. Amin. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Dan kepada anda penonton wanita hari ini, jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dan kami harapkan segala perkongsian pada hari ini memberi manfaat kepada anda semua dan anda pun terhiburlah dengan Luqman Faiz, Haikal Farid dan juga Bahia Hanisa. Dan kami harapkan juga topik hari ini sekurang-kurangnya kita bincang cara santai tapi dapat informasi dan juga manfaat kepada anda semua. Esok kita akan kembali lagi bersama dengan Farin dan Fatin kalau tak salah kita. Iya. Untuk demo masakan kali ini semuanya berasaskan
kacang. Wah, sedapnya tu. Apa menu-menu yang akan dikongsi kepada esok? Jumpalah esok pukul 12. Kalau Hawa kan, bila cerita tentang kacang, apa yang terlintas fikiran Hawa? Kalau masakan lah, kalau kacang ni jenis-jenis kacang kita tahu kan. Kalau masakan. Okay, kalau masakan bila kacang je kuah kacang. Nak makan dengan nasi Paling pit, mudah. nak makan dengan sate, paling mudah. Dan suka juga kalau sotong masak madu dengan cashew nut, kacang gajus. Betul lah. Kalau Rina? Selalunya dalam kalangan kita ni, masakan-masakan Malaysia atau masakan Melayu ini memang tak lari daripada penggunaan kacang tanah dan juga kacang gajus. Jadi kita nak tengok esok ada menu-menu yang mungkin berbentuk fusion dan juga menu-menu masakan Melayu yang kita nak ingatkan kembali kepada mereka di luar sana untuk anda variasikan dalam hidangan tengah hari anda. Mesti semua tak sabar nak tengok esok kan? Okey, baik. Dan terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Jumpa lagi esok. Bye. Assalamualaikum. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati.